Orang yang takut dengan suluh bidah ni tahu, sebab dipercayai bahawa suluh bidah ni mampu untuk menggulung mangsanya dan kemudian akan menarik mangsanya ke dalam air sebelum melemaskan mangsa dia tu. Assalamualaikum dan hai semua. Okey korang, ada tak antara korang yang pernah dengar tentang kisah ataupun legenda sulur bidar? So sebenarnya topik sulur bidar ni agak popular lah, sebab dah ada beberapa orang pernah request dekat Fira untuk buat topik ni daripada dulu sampailah sekarang. Tapi tak pernah buat. Kali ni baru buat lah. So Fira rasa sebenarnya ada banyak jugalah video dah buat tentang topik sulur bidah ni. Dan rasanya tak jauh beza dengan video-video lain, sebab info tentang sulur bidah ni macam tak terlalu banyak. Cuma kalau kepada korang yang nak dengar versi Fira ceritakan tentang sulur bidah ni, jomlah dengar. Okey, jadi sulur bidah ni dikatakan adalah salah satu makhluk yang menghuni kawasan-kawasan yang berair tau, macam dekat sungai, dekat tasik, dekat laut. Jadi sebenarnya ramai orang yang percaya bahawa keberadaan ataupun kewujudan sulur bidah ni hanyalah mitos ataupun cerita dongeng semata-mata, kecuali kepada orang yang pernah tengok sulur bidah ni depan-depan, diorang memang percayalah bahawa sulur bidah ni memang wujud. Jadi sulur bidah ni merupakan antara salah satu topik yang popular yang seringkali diceritakan oleh kaki-kaki pancing dan orang-orang lama dahulu. Jadi kebiasaannya dikatakan sulur bidah ni boleh ataupun mudah ditemui dekat tasik ataupun sungai-sungai yang besar, sebagai contoh macam dekat Tasik Kenyir, Tasik Bandung Royal, Tasik Chini dan juga Sungai Pahang. Mungkin dekat tasik ataupun sungai-sungai lain mungkin pernah lah orang nampak, cuma mungkin tak direkodkan kot. Jadi sebagai contoh dikatakan kalau dekat Tasik Kenyir, sulur bidah ni sering kali muncul ketika waktu ataupun musim hujan. Dan selain daripada itu, sulur bidah ni juga ada nama lain tau, iaitu ada juga orang panggil sulur bidah ni sebagai hantu balong bidai. Selain itu, masyarakat Sunda pula menggelarkan sulur bidah ni sebagai lelet samak. Jadi sulur bidah ni ada pelbagai nama lah. Tetapi yang pelik ataupun uniknya tentang sulur bidah ni, sampai sekarang orang masih lagi tak dapat mendefinisikan ataupun menyatakan bentuk sebenar sulur bidah ni tau. Sebab ada macam-macam versi. Sebagai contoh, ada orang cakap bentuk sulur bidah ni macam bentuk sehelai permaidani ataupun macam kapet tau, ataupun macam tikar putih macam tu. Selain daripada itu, ada juga yang mengatakan bahawa sulur bidah ni berbentuk empat segi, di mana setiap penjurunya ada kepala tau. Dan mereka katakan bahawa kepalanya berbentuk ular, manakala yang empat segi tu pula macam kulit ular macam tu. Jadi korang boleh bayang tak, sampai sekarang bentuk sebenar sulur bidah ni masih lagi menjadi misteri. Jadi sebenarnya memang ramai orang yang takut dengan sulur bidah ni tau, sebab dipercayai bahawa sulur bidah ni mampu untuk menggulung mangsanya dan kemudian akan menarik mangsanya ke dalam air sebelum melemaskan mangsa dia tu. Dan dikatakan mangsa tersebut akan kembali timbul semula ke permukaan air selepas beberapa hari disimpan dekat dalam dasar air tersebut. So boleh dikatakan kebiasaannya mangsa dia ni akan matilah. Okey, jadi sekarang kita cerita pula macam mana asal usulnya sulur bidah ni boleh terjadi. Jadi dikatakan berkemungkinan asal usul sulur bidah ni berasal daripada jin ataupun syaitan yang sukalah kacau manusia ni. So make sense lah kan. Memang kita tahu tugas makhluk halus ni kan suka sangat kacau manusia, ganggu manusia. Dan ada juga yang mengatakan ianya merupakan semangat jahat yang tinggal di dalam air dan kemudian menyerupai sebagai macam sehelai tikar tau. Dan kemudiannya akan hanyutkan dan melemaskan mangsanya dengan menggulung mangsanya menggunakan tikar tu babit. Okey, jadi penjelasan ni macam yang Fira cakap tadi. Sebelum ni kan Fira cakap masyarakat Sunda memanggil sulur bidah ni sebagai lelet samak kan. Jadi maksud lelet tu adalah menggulung, manakala samak tu pula maksud dia tikar. Jadi menurut kepercayaan mereka, lelet samak ni wujud apabila tikar yang digunakan untuk menggalas jenazah tau, semasa jenazah tu dimandikan. Dan selepas itu dikatakan tikar tu kebiasaannya akan dibuang ke dalam sungai, yang kemudiannya mereka percaya bahawa akan adanya penunggu-penunggu yang jahat akan serap
dekat dalam tika tersebut. Oleh itulah selepas itu tika itu dikenali sebagai tika yang berhantu. Dan selain daripada itu, masyarakat ini juga percaya bahawa dikatakan pada zaman dahulu ada seorang lelaki ni telah pun mengamalkan ilmu hitam tau. Senang cakap, lelaki ni mengamalkan ilmu yang salah lah. Jadi apabila lelaki itu dikatakan meninggal dunia, tika yang menjadi alas kepada jenazahnya tu telah pun dibuang ke dalam sungai. Dan selepas itulah dikatakan roh-roh jahat telah pun meresapi dan mendampingi tika tersebut. Jadi masyarakat dekat sana pun percaya bahawa Suluh Bidah ni memang sangat-sangat kuat. Sebab itulah mereka sangat takut apabila ternampak dengan Suluh Bidah ni. Sebab mereka katakan bahawa kekuatan Suluh Bidah ni sangat luar biasa tau. Sehinggakan Suluh Bidah ni mampu menterbalikkan bot yang kecil. Okey, sekarang macam mana kalau kita nak tahu tiba-tiba je Suluh Bidah ni wujud berdekatan dengan kita, kalau macam in case kita ni dekat tasik ke, dekat sungai ke. Jadi menurut orang-orang dulu, kedatangan Suluh Bidah ni dapat dikesan melalui buih-buih ataupun pusaran-pusaran air yang tiba-tiba je muncul tau, bersama dengan daun-daun yang kering yang turut timbul dekat permukaan air tersebut. Dan pada masa yang sama, ianya juga dikatakan akan mengeluarkan bau yang sangat busuk, macam bau hanyir, macam bau telur tembelang macam tu tau. So sebab itulah benda ni, macam kita tahu biasanya kan orang cakap bau yang busuk kan sinonim dengan makhluk halus kan. Jadi daripada suasana ataupun kisah inilah, keadaan ini telah pun dikaitkan dengan kewujudan hantu air yang menghuni di kawasan-kawasan Lubuk Pusar. Jadi menurut Kamus Dewan edisi keempat, Lubuk Pusar ni dapat didefinisikan sebagai bahagian sungai ataupun laut di mana keadaan airnya yang sangat deras dan juga berpusar sehingga mampu menarik apa sahaja benda masuk ke bahagian tengahnya tau. Sebab itulah jika pusaran air ni berlaku memang sangat bahayalah untuk kita dekati tempat tersebut. Manakala bagi orang-orang lama pula, kalau diorang nampak pusaran air tersebut, mereka percaya bahawa ni penunggu air lah ni, dah muncul lah ni, nak tangkap mangsa. Jadi bagi masyarakat yang beragama Islam pula, mereka selalu menasihatkan tau, kalau nampak keadaan tersebut macam pusaran air yang tiba-tiba berlaku macam tu, mereka menasihatkan agar melaungkan azan ataupun baca doa-doa yang tertentulah sekiranya berhadapan dengan situasi tersebut untuk mengelakkan perkara buruk yang terjadi. Tak kisahlah either benda tu secara mistik ke ataupun secara saintifik ke, kalau kita berhadapan dengan situasi yang buruk kan, kita sentiasa akan meminta pertolongan daripada Tuhan kan. Sebab itulah bagi orang yang beragama Islam, mereka selalu menasihatkan agar melaungkan azan ataupun baca-baca doa yang tertentu. Jadi ada yang mengatakan bahawa macam Fira cakap tadi kan, ada daun-daun kering yang akan timbul dekat permukaan air kan kalau situasi tersebut berlaku. Jadi mereka menyatakan bahawa daun-daun kering tersebut adalah hasil daripada mendapan dasar air yang sudah lama termendap. Dan ada pada at one time tu, semasa projek dasar air dijalankan, ada satu kumpulan pekerja ni telah pun meletakkan kamera tau untuk merakam projek mereka dekat dalam dasar air tersebut. Jadi apabila mereka play ataupun mainkan semula rakaman tersebut, dikatakan kamera tersebut dapat merakam satu makhluk seperti kain tau. Korang boleh tengoklah dalam video ni, di mana ada sesetengah orang percaya bahawa ianya seolah-olah macam Suluh Bidah sedang melintas di depan kamera tersebut. Kalau korang tengok daripada video ni, tak adalah menunjukkan bahawa setiap penjuru tu macam ada kepala ular kan, macam kain kan, kain biasa. Tapi sebenarnya penampakan ini tak adalah membuktikan inilah confirm bentuk Suluh Bidah. Sebab sampai sekarang memang bentuk Suluh Bidah ni masih lagi misteri. So mungkin penampakan macam kain tersebut yang mereka percaya bahawa ianya merupakan Suluh Bidah mungkin satu kebetulan saja. Dan ada salah seorang kaki pancing tegar, iaitu Encik Muhammad Asri yang berasal daripada Perak, pernah berkongsi tahu tanda-tanda kemunculan makhluk ini berdasarkan daripada pengalaman beliau tersendirilah ketika beliau memancing dekat Tasik Banding Royal. Jadi menurut beliau, perubahan saiz pada buih yang muncul secara tiba-tiba dekat tengah sungai itu akan mengambil masa 15 hingga ke 20 minit untuk ianya menjadi semakin besar. Tetapi walau bagaimanapun, menurut beliau, kelibat ataupun rupa
apa secara terperinci makhluk tersebut tidak dapat dikenal pasti. Dan penjelasan dari segi saintifiknya pula, ada kenyataan yang telah pun dikeluarkan oleh pihak oil and gas berikutan dengan hal ini telah pun menolak secara keseluruhan spekulasi berkenaan dengan makhluk yang bernama Suluh Bidah ni. Jadi ada sebuah video yang telah pun dimuat naik oleh Jeremy Buckingham, telah pun dijadikan sebagai bahan sokongan untuk menyokong kenyataan daripada segi saintifik ni lah. Jadi penjelasan secara saintifiknya adalah kebiasaannya macam tasik, lombong, sungai sememangnya akan menyimpan daun dan juga kayu-kayu yang kering dekat dasar air tersebut. Jadi apabila buih-buih yang membuak pada permukaan air itu sebenarnya dikatakan adalah gas hydrogen sulfide, di mana gas ini juga dikatakan akan mengeluarkan bau yang sangat busuk samalah macam bau telur pecah tembelang macam tu. Jadi oleh sebab itulah sekiranya kalau kita berdekatan dengan kawasan tersebut, risiko untuk pengsan sekaligus membawa kepada kematian adalah sangat tinggi. So, keadaan ini boleh dikatakan sangat berbahaya untuk manusia. Dan menurut Muhammad Zulfadli, iaitu orang yang sudah lama berkecimpung dalam dunia oil and gas ni, telah mengatakan bahawa secara logiknya gas ini boleh terhasil dekat mana-mana tempat yang menjadi hidroelektrik, terutamanya seperti macam Tasik Kenyir macam tu. Sebab itulah orang selalu katakan bahawa Tasik Kenyir tu selalu terjadi adanya kewujudan Suluh Bidah ni. Tetapi walau bagaimanapun sampai sekarang tak tahulah sama ada Suluh Bidah ni benar-benar wujud ataupun tak. Sebab kalau nak diikut dengan logik akal, memang macam lagi make sense lah untuk kita percaya dari segi penjelasan saintifik. Tapi walau apa-apa pun, kita still kena percaya bahawa makhluk halus tu memang wujud dan berada dekat mana-mana. Even dekat rumah kita pun benda tu ada. Apatah lagi kawasan-kawasan macam dekat kawasan air, kawasan sungai, kawasan laut tu semua memang tempat favourite dia kan. So Allah hanya Allah saja yang tahu. So thank you so much kepada yang dah tengok video ni sampai habis. Kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa tekan butang like. Pada siapa-siapa yang belum subscribe, bolehlah subscribe, okay? So see you again next time and bye.